Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi manna 'alaina bifadlihil 'amim wa id manna 'alaina bi Muhammadin afdalul khalqi fahadana ila dinil haqq as-siratil mustaqim nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله حبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang saya muliakan Tuan Imam, seterusnya pengurusi seluruh jawatan kuasa surau, tidak dilupakan para alim ulama, para tuan guru, para asatidzah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala Azza wa Jal. Kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita sentiasa dilimpahi dengan nikmatnya yang tak terhingga. Sama ada kita itu pernah untuk menjadikan ianya satu pengajaran buat diri kita, iaitu sebagai tanda kita itu mensyukuri nikmat Allah dan sentiasa menta'abudkan diri kepada Allah Ta'ala Azza wa Jal. Walaupun pada masa ini musibah yang kita alami iaitu COVID-19 dalam keadaan yang kembali meningkat, sama-sama kita sentiasa berdoa pada Allah dan kita sentiasa menjaga SOP. Kita cuba menghindarkan diri daripada mudahnya terkena kepada wabak ini. Siapa-siapa yang ada gejala tertentu yang seperti mana dinyatakan, maka elakkanlah diri daripada bercampur gaul dengan orang lain. Sebab Nabi sebut wala darar wala dirar. Jangan memudaratkan diri sendiri dan memudaratkan orang lain. Baik, insya-Allah kita akan sambung pengajian kitab Riyadhus Salihin pada hadis yang terakhir dalam babul ikhlas. Hadis yang terakhir dalam bab al-ikhlas, hadis yang ke-13. Yang mana hadis ini melalui sanad Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala alaih sampailah kepada Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Qal, siapa yang kata? Abdullah bin Umar lah kata, disebut, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah dengar, dia kata. Siapa yang didengarnya ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, in talaqa thalathatun nafar mimman kana qablakum hatta awahumul mabit ila gharin fadakhaluhu. Katanya apa dia?
Nabi sebut, Nabi cerita bawa riwayat kisah 3 orang yang saleh. Yang mana 3 orang ni kata Nabi, mereka bertolak, pergilah mereka ini hatta awahum, sehinggalah dalam perjalanan itu memaksa mereka untuk mencari tempat bermalam, mabit. Okay. Lalu tempat yang dijadikan untuk bermalam itu ghar, iaitu gua. Fadakhaluhu, dan mereka bertiga itu pun masuk. Tak disebut siapa mereka bertiga di sini pun. Kalau kita tengok pun di sini tak dinyatakan, macam disebut secara umum sahaja. Lalu bila masuk dalam gua tersebut, fanhadarat sakhrah, tiba-tiba jatuh batu daripada minal jabal, daripada bukit atas tu, batu yang besar. Sakhrah ni batu besar. Kalau hijarah, batu yang besar penumbuk genggam. Batulah ayat Quran sebut apa? Waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Dan bahan bakar bagi neraka itu adalah manusia dan juga batu. Hijarah tu batu kecil-kecil, batu besar. Batu besar macam inilah, besar genggam kita. Okay. Adapun sakhrah itu batu yang besar. Okay. Jatuh batu itu minal jabal, daripada bukit itu, fasaddat, lalu menutup pintu gua yang mereka masuk tadi. Fasaddat alaihimul ghar, lalu terperangkaplah mereka dalamnya itu, sebab kerana batu ni tadi telah menutup pintu masuk gua yang mereka masuki tadi. Baik, tengok. Faqalu, maka berkatalah mereka bertiga ini, innahu la yunjikum min hadhihi sakhrah. Sudah, tak ada dah yang boleh menyelamatkan kamu ni, kata. Kita ni lah, tak ada siapa yang boleh selamatkan kita dah sekarang ni, dia kata. Nak keluar daripada gua ni sebab kerana batu yang besar dah menghalang pintu keluar, pintu masuk kita tadi, tak boleh nak keluar dah, dia kata. Tak ada siapa yang boleh nak selamat, illa, dia kata, kecuali, dia kata, antada'ullaha ta'ala, melainkan kita ni, kamu ni berdoa, dia kata. Berdoa apa dia? Bisalihi a'malikum, iaitu doa itu dengan melalui perantaraan amal soleh yang pernah kamu buat. Jadi di situ maknanya tawassul. Lagi bertawassul itu boleh tak? Sunnat. Melainkan dinyatakan tawasul itu perkara yang dibenarkan sahaja. Adapun kita pada hari ini, bertawasul kita itu kebanyakan mutaakhirin ini hanya dengan kalam Allah Ta'ala, ayat Quran. Lepas tu tengok, kita nak baca doa, doa selamat, ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabi tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa muallimina wal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Apa hujungnya? Syai'ulillahumul Fatihah. Itu tawassul lah tu. Kita bertawassul dengan surah Al-Fatihah. Kita berani tak nak bertawassul dengan amal soleh kita yang rasa ya ke amal soleh itu diterima Allah? Tidak salah, tapi kita tak berapa yakin. Jadi kita bertawassullah dengan kalam Allah Ta'ala. Ya Allah, kami ini memohon doa pada Engkau melalui kalamu ini, ya Allah, makbulkanlah, terimalah doa ini dengan kami membaca surah Al-Fatihah ini, ya Allah, atau untuk mencari keberkatan-Mu, ya Allah, ini adalah mukjizat-Mu, ya Allah, kabulkan, terimalah doa kami. Itu tawassul. Lagi, jadi kebanyakan kita mutakhir ini memang bertawassul dengan ayat Quranul Karim, maka itu adalah sunnah. Adapun dengan amal soleh, ya boleh juga, tapi mutaakhir ni siapa yang berani nak bertawassul dengan amal kita? Oh, saya dulu pernah derma ke semasjid ni, surau ni 100,000. Ya, memang benar dia pernah buat. Ada. Tapi apakah tahap kita nak masa derma tu? Iakah memang ikhlas sungguh?
Jadi kita khawatir. Jadi kalau kita sebut balik mungkin boleh jadi riak boleh jadi. Tapi nak bertawasul juga dengan amal soleh tak ada masalah. Boleh. Tapi cumanya kita tu rasa macam tak berapa nak berani nak bertawasul dengan amal soleh yang pernah kita buat pun. Dia khawatir kita rasa jadi keriak pula aku pergi bertawasul dengan amal soleh sendiri. Ini cerita lain mereka ini, iaitu orang yang saleh wali Allah. Lalu dia kata, bertawasullah kamu dengan amal soleh kamu itu. Qala rajulun minhum, lalu berkatalah salah seorang daripada mereka ini, daripada tiga orang yang pertama sebut. Dia kata apa? Allahumma kana li abawani shaykhani kabirani. Ya Allah, pada aku ini ada dua orang tua aku lagi. Maknanya mak ayah dia ada lagi. Shaykhani, yang tua. Kabirani, sangat tua. Maknanya aku ada kedua orang tua aku yang masih hidup ini ya Allah, yang mana tua sangat dah orang tua aku ni ya Allah. Lalu apa yang berlaku? Dia kata, wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wala malan. Aku takkan beri makan minum kepada orang lain, melainkan aku mendahului untuk diberikan pada mak ayah aku dulu, dia kata. Jadi nak ceritanya ini seorang yang saleh yang jaga mak ayah. Bukan kita nak cerita nak tahu apa watak dia, tetapi nak ambil iktibar kita sendiri. Cuba tengok ayat Quran. Kita hak orang lelaki ni sebut. Surah Al-Ahqaf. Tengok Allah kata apa? Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, dan kami telah wasiatkan kepada setiap individu manusia itu. Kita lah tu semua. Biwalidayhi ihsana, dengan adanya mak ayah itu untuk kita berbuat baik padanya. Tengok, ni nak sebut khusus tentang bila umur capai 40 tahun tu, Allah Ta'ala sebut secara khusus tentang apakah yang perlu kita buat sebenarnya. Lepas tu ulama' lagi ulama' tafsir terangkan dalam bab ni, nak cerita 40 tahun tu bagaimana keadaan seorang lelaki sepatutnya. Hamalathu ummuhu, yang mana mak dia mengandungkan dia, kita lah tu, kurhan, dalam keadaan payah. Mak kita dok mengandung kita daripada awal dulu. Sebab tu bila kita ni umur walaupun 65 tahun, 70 tahun sekalipun, berjanggut, beruban dah, putih janggut ni, rambut pun putih ni, bila dok kenangkan mak ni, kita jiwa kita jadi macam anak kecil. Ya, memang jadi macam anak kecil. Sebab siapa-siapa sahaja bila dia teringatkan mak ayah dia, walaupun mak ayah lama dah tak ada, dia sendiri pun tua dah, tetapi bila ingat pada mak ayah ni, kita jadi macam baby balik, bayi kita. Bila kita teringat hati kita, ya Allah, rindu ke mak. Dia begitu. Okey. Jadi nak sebutnya, Allah memperingatkan kita tentang mak kita ni, hamalathu kurhan, yang mana apa dia menghamilkan kita dulunya susah. Kemudian wa wada'athu kurhan, dan nak beranak pun susah juga. Dah lah mengandung susah, beranak pun susah. Kena ke pula zaman dulu, bukannya macam kita hari ni mudah pergi hospital dan sebagainya. Boleh jadi beranak di rumah dan sebagainya. Kemudian sebut lagi wa hamluhu. Lepas tu bila dah beranak itu, wa hamluhu, dibawa digendong itu untuk disusukan. Bila nak disusukan pula, lepas tu Allah Ta'ala sebut wa fisaluhu, dan pisahkanlah susu itu daripada bayi itu dan maknya dipisahkan ketika berumur bayi itu 30 syahran, 30 bulan. Tu berapa tahun? 30 bulan berapa tahun? 2 tahun setengah. Tapi ada pun pada ayat yang lain pula disebut apa dia? Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn
wa fisaluhu fi amaini anishkul li wa liwalidayka ilayyal masir. Okay, Allah kata apa? Sama lebih kurang, kami telah wasiatkan pada kamu itu kedua orang tua. Kan? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Sama jugalah, yang mana mak dia mengandungkan dia dalam susah demi susah terpaksa dia alami. Sampailah pada ayat itu wa fisaluhu fi amain. Sini disebut 2 tahun pula. Yang mana Allah kata pisahkanlah, ceraikanlah susu antara mak dengan anaknya tadi ni 2 tahun. Di sini ulama menyatakan 2 tahun itu adalah proses menyusukan secara penuh. Okey, secara penuh. Lepas tu kita pada hari ni kalau boleh anak-anak kita kalau beranak itu usahakan mereka itu supaya bolehkan menyusu anak itu 2 tahun cukup. Tapi hari ni ramai yang dengan masalah, pelbagai masalah lah hari ni, susu tak ada dan sebagainya. Jadi kita kena usahalah berubat dan sebagainya. Baik, kemudian 6 bulan lagi tu, 6 bulan itu proses tarbiyah, ajar anak itu untuk diceraikan susunya. Hari ini tengok, ada tak orang pergi menyusu anak sampai umur 3 tahun, 4 tahun ada lagi. Kan? Umur 4 tahun duk nyusu lagi mak dia susu badan. Jadi di situ bercanggah. Batu ulama kata 2 tahun itu ke 2 tahun 6 bulan tu minda akal anak ni mula, memori dia mula aktif untuk mengingat. Sebab tu walaupun mak dia sendiri dia kena pisahkan situ sebab jangan dia boleh ingat memori jasad mak dia sendiri. Tengok adab akhlak yang Islam ajar pada kita tu supaya apa dia, kita ni berjaga-jaga dan kita ni memberi pendidikan yang terbaik pada anak. Sampai tahap macam tu Quran memberikan pendidikan terhadap anak kecil ni. Baik, dia kata. Lalu dalam ayat ni pula sebut, dia kata lalu dia kata salatuna syahran, 2 tahun 6 bulan, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Tengok. Dan sehinggalah dia pun mula membesar, dan dia pun berkemampuan sehinggalah umur dia cicah 40 tahun. Ni kena beringat kita orang lelaki ni. Bila umur masuk 40 tahun, dia bukan kira kaya atau miskin. Saya miskin tak boleh nak tanggungjawab macam orang lain. Tak. Ni miskin. Ni cerita riwayat ni bukannya senang pun. Riwayat kisah ni iaitu mereka yang 40 tahun ini minda mereka sudah matang dan mereka mampu untuk menggalas tanggungjawab, terutamanya jaga mak ayah dia. Siapa? Lelaki, bukannya perempuan. Kita anak lelaki umur 40 tahun ni, benda yang kena fokus bila mak ayah hidup menjadi keutamaan kita untuk kita jaga. Kalaupun dia tak duduk dengan kita sekalipun, kita wajib ambil tahu mak ayah kita, kemudian adik-beradik kita, kemudian saudara kita, kemudian sekeliling kita, masyarakat kita sekeliling. Umur 40 tahun itulah satu tempoh umur yang begitu, orang kata relevan, yang cukup sesuai dah untuk dia menggaras tanggungjawab yang besar. Itu cerita sebenarnya. Lepas tu dia kata arba'ina sana, 40 tahun. Dalam ayat Quran sebut, jadi kita bertanggungjawab penuh kena jaga mak ayah kita, lagi-lagi mak ayah kita ni masih hidup. Pernah berlaku di Saudi. Saya tak ingat tahu bila saya pernah terbaca ni surat khabar Malaysia, dia ambil kisah luar negara yang mana berlaku. Kakak dia, ni cerita ni 2 beradik. Kakak dia sulung anak yang pertama, adik dia hak kedua lelaki, bawah dia tu lelaki. Kakak dia report, suruh polis tangkap adik dia tu. Saya ingat saya lah, dia kata tangkap adik dia kerana adik dia colik mak dia daripada rumah kakak dia, bawa lari pergi rumah dia. Tengok. Lalu bila ditangkap tadi, dibicarakan di mahkamah. Hakim pun tanya. Hakim tanya apa? Dia kata, betul ke kakak awak cerita ni, kata awak colik ambil mak awak ni tanpa kebenaran pengetahuan kakak awak bawa lari pergi rumah awak? Ya, benar, dia kata. Lepas tu, awak tahu tak perbuatan ini salah? Ya, memang salah, saya membelakangi kakak saya. Tetapi dia kata, apa dia kata, dia sebut adik laki, dia kata, aku lebih berhak, dia kata.
Aku lebih utama untuk jaga mak aku ni, dia kata, berbanding kakak aku. Dia bawa dalil ni tadi. Dia kata, aku orang yang lebih berhak untuk jaga mak aku ini berbanding kakak aku, sedang kakak aku lebih berhak untuk menjaga suaminya. Kita ni tuan-tuan, kita ni bila umur 40 tahun kalau masih huru-hara hidup tu, maknanya banyak masalah tu. Dia tak fikir tanggungjawab dia, anak duk huru-hara lagi, bini huru-hara lagi, dia tak tahu, tak ketahuan. Banyak ada juga orang begitu, umur 40 tahun macam orang kata, macam mana kata, dia tidak ada sifat tanggungjawab dalam diri dia. Jadi kita bila umur 40 tahun sepatutnya, ni depan sini banyak lebih berlaku dah. Umur mungkin 50, 60, maknanya kita dah masak dengan tanggungjawab. Jadi nak cerita umur 40 tahun mula tu, ni yang kita patut utamakan, jaga mak ayah. Boleh dah fikir sebab itu sampai tahap ada apa disebut, dia kata, kita bila umur 40 tahun ni, anak yang dah berkemampuan boleh jadi. Contohlah, kita kata ambil mereka yang ada, orang kata ada pendapatan yang baik, kita kata. Dia boleh siap sedia dah. Dia kata apa? Mak aku ni di hujung usia dah, walaupun nampak sihat hari ni. Ada yang duduk di kampung tu semua tak ada orang, adik-beradik semua duduk di luar. Esok siapa nak jaga? Dia dah merancang siap dah. Kalau jadi andai kata mak aku esok sakit, tak ada siapa nak pelihara, akulah yang kena. Dia meletak dari aku nak bela mak aku dulu. Dia dah fikir dah. Jadi persediaan ni apa lagi? Rumah dia kena sedia. Boleh jadi dia ada bilik. Mana bilik yang mungkin boleh untuk mak aku duduk yang paling selesa dalam rumah tu. Boleh jadi ni bilik aku, beri mak kita duduk. Ataupun kita mampu nak buat satu bilik khas yang sesuai untuk mak kita, yang kata kalau rumah kita 2 tingkat tu, duduk buat bilik di bawah tu untuk mak kita. Persilakan. Kalau kita mampu dari sudut itu, bukan nak kata nak kaya saja baru boleh bertanggungjawab. Tak. Nak ceritanya bahawa kita semua wajib bertanggungjawab pada mak ayah kita. Sebab tu disebut, dia kata, aku takkan bagi minum pada siapa-siapa sekalipun melainkan mak ayah aku dulu, dia kata. Dulu orang dulu tengok, saya sendirilah, kalau saya memang saya ingat selalu, mak saya bila hidang makanan, lagi-lagi ayah kita ada di rumah, kan? Apa yang kita apa nama didikan yang kita dapat biasa. Mak takkan bagi anak makan. Duduk semua, panggil ayah makan, ayah duduk sekali. Hari ni tak ada dah. Rata-rata kita tengok dalam keluarga kita sendiri, yang kita tengok, ayah ada, anak makan di meja, itulah makan, lepas tu itulah makanan yang ayah dia makan. Kalau orang dulu, ayah dia kata tak apa makan dulu, mak pergi sedia satu tempat asing, tutup, anak makan tempat lain pula. Sampai tahap macam tu. Nak ceritanya ihtiram tu, menghormati anak, dia ajar menjaga penghormatan terhadap mak ayah kita sendiri. Sampai tahap macam tu. Lalu disebut lagi, dia kata, fana abi talabus syajar. Satu hari itu dia itu terpaksa keluar pergi cari kayu api. Talabus syajar yauman falam urih alaihi ma hatta naman. Jadi dia tak sempat, bila keluar pergi cari kayu api ni, dia tak sempat nak cara ke mak ayah dia ini, sebab dia keluar pergi cari kayu api untuk menyediakan keperluan bagi keluarga dia. Sampai mana bila mana dia keluar ni tadi, boleh jadi balik lambat, malam pun sampai ke rumah. Mak ayahnya tidur dah, naman, dia kata, hatta nama, maka tidurlah kedua mereka itu, mak ayahnya. Lalu disebut lagi, fahalabtu, bila dia balik sampai ke rumah tu, dia pergi perah susu. Fahalabtu lahuma ghabuqahuma, dan dia kata, aku pun perahlah susu untuk berikan minum pada mak ayah aku itu. Fawajadtuhuma naiman, dan aku dapati bila masa aku balik tadi ni, lepas perah susu nak bagi minum pada mak dia, tidur dah kedua orang tuanya ni, tidur dah. Sebab dia boleh jadi balik lambat tadi, kan? Bila dia tengok tidur ni tadi, fakarihtu an uqizahuma wa an aghbira qablahuma ahlan aw malan. Mana dia kata, aku tak sampai hati nak pergi kejut. Jadi tak sampai hati nak pergi kejut mak ayah, dia biar tidur. Dan dia tak akan bagilah minum ni tadi, melainkan dia tunggu mak ayah dia bangun. Dan tak akan bagi pada siapa dulu, melainkan tunggu mak ayah dahulu. Kemudian dia kata, falabittu wal qadhu ala yadai.
Dia pun benda tu duduk tangan dia, duduk tunggu. Antaziru, dia kata istiqazahuma hatta baraqal fajar. Dia duduk tunggu, peganglah al-qadhu, mangkuk yang ada susu ni tadi, yang lepas dia perah tadi, duduk tunggu mak ayah dia. Sehinggalah waktu fajar. Bila masuk waktu fajar itu, barulah mak dia bangun tadi, dia nak bagi susu. Waktu kebetulan itu juga, susu yang dipegang sampai waktu fajar ni tadi, apa yang berlaku? Dia kata wasibyatu yatadaghawna 'inda qadamai. Yatadaghawni, apa dia? Merengek. Anak kecil ni merengek di kaki dia. Anak dia sendirilah tu. Anak dia merengek di kaki dia waktu itu. Dia tak beri juga minum pada anak dia dulu. Tengok apa yang berlaku. Dia kata bila bangkit dia, fastaiqaza fashariba ghabuqahuma. Dia beri minum pada mak ayah dia dahulu. Allahu Akbar. Tengok sampai tahap macam tu dia penghormatan pada mak ayahnya sendiri. Anak dia kemudian tak apa, bagi ketuk dengan apa nama nenek dulu bagi. Dia didik anak dia, lepas tu baru bagi ke anak dia. Sampai tahap macam tu. Lalu bila dia berilah minum pada kedua orang tuanya itu, lalu dia pun berdoa dalam gua tadi. Dia kata apa? Allahumma in kuntu fa'altu dhalik ibtigha'a wajhika fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhrah. Dia kata, ya Allah, dia kata apa yang pernah aku buat ni tadi, aku ni apa? Dia berikan keutamaan pada mak ayah dia. Itu amal soleh itu. Aku berikan keutamaan pada mak ayah aku ni tadi, ya Allah, tak lain tak bukan ibtigha'i wajhik, yakni untuk mencari redha-Mu semata-mata, tak ada benda lain pun. Dia kata ikhlas, maknanya sini ikhlas aku kerana Engkau ya Allah. Dia kata, lalu disebut fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhrah. Ya Allah, tolong selamatkan kami dari musibah yang kami alami ini, iaitu batu besar tadi duk tutup laluan pintu masuk gua tadi. Sampai begitu. Lalu apa yang berlaku dalam riwayat ni cerita, famfarajat syai'an la yastati'una al-khuruj min. Lalu terbuka sikit. Ini bukan cerita Piramli. Ingat insun mata kaji semar ngising. Bukan cerita Piramli. Buka dah, itu cerita lain. Baik. Tapi bila buka sikit, la yastati'una al-khuruj, tak mampu juga tiga orang ni nak keluar, hanya baru buka sikit je baru. Kisah ni, riwayat ni kisah benar. Cuma tak diketahui bilakah berlaku peristiwa, cuma Nabi sebut begitu. Baik, kemudian dia kata, qala al-akhar. Cerita pertama tadi, laki pertama dia nak sebut tentang apa dia? Wajib kita itu menjaga mak ayah kita. Okey, baik. Cerita yang kedua pula, dia kata, qala al-akhar, kata laki yang kedua, Allahumma innahu kanat li ibnatu yang mana ya Allah, sungguhnya pada aku ni, dia kata, aku ada seorang anak buah perempuan, anak saudara, anak menakan lah. Ada anak menakan ni, kata, kanat ahabbun nasi ilayya, yang mana dia adalah kalau orang lain tak, tapi hak ni anak perempuan, anak saudara perempuan ni, dia sangat sayang, suka pada anak perempuan ni. Sukanya macam mana suka dia tu? Wa fi riwayah, dalam riwayah lain sebutnya, kuntu uhibbuha ka ashadda ma yuhibbur rijalin nisa, seperti mana sayangnya sangat-sangat seorang lelaki pada perempuan, ibarat macam kekasih. Tengok sampai tahap macam tu. Sayang dia bukan sayang antara pak saudara dengan anak buah, tak. Maknanya dia cinta, sayang sangat, ibarat seperti seorang lelaki sayang pada seorang perempuan, macam tu. Maknanya suka, sayang dan cinta pada anak buah sendiri. Lalu apa yang berlaku? Fa'aradtuha ala nafsiha. Tengok. Dan aku berkehendak atas dirinya, iaitu nak buat zina. Dia nak buat zina dengan anak buah sendiri. Ini cerita orang yang mampu menahan diri daripada melakukan dosa pula. Bila disebut begitu, dia kata, famtana'at minni hatta alammat biha sanatun minas sinin. Bila dia famtana'at, dia enggan. Anak buah dia ni tak mau buat maksiat, dosa tadi. Lepas itu, beberapa tahun kemudian, anak buah dia ni ada mengalami masalah. Masalah yang mungkin orang kata tak boleh lain, melainkan dia pergi menghadap pak menakan dia ni minta tolong. Apa yang berlaku? Dikatakan di sini, lalu dia kata, faja'atni, dia datang kepada aku selepas beberapa tahun kemudian tu. Pergi jumpa pak menakan dia nak minta tolong. Lalu
fa'ataituha 20 wa mi'ah dinar, dan aku berikan padanya 120 dinar. Dia bagi kepada anak menakan perempuan dia ni. Kalau 120 dinar hari ni berapa tuan-tuan? 1 dinar berapa? Saya pernah sebut sebelum ni, 800 ringgit tuan-tuan. Maknanya kaya lah ni, duit banyak lah ni orang kata. 120 dinar tu kali 800 ringgit. Berapa tu? 100 lebih ribu sikit. Banyak tu. 800 ringgit tu 1 dinar. Dia dinar emas, bukannya dinar biasa ni. Ni dinar emas. Lalu bila dia bagi dinar ni tadi, tapi ada syarat, ala an tukhalli baini wa bainan nafsiha. Dia minta syarat, kalau dia pergi tolong anak buah dia ni, anak buah dia mestilah bersama dengannya nak berzina tadi. Tengok dia bagi syarat macam tu. Lepas tu apa berlaku? Fa fa'alat, ya setuju anak buah dia. Okey, dah dalam keadaan tekanan susah ni, terpaksa ya setujulah. Lalu apa yang berlaku? Hatta idza qadartu 'alaiha, sehinggalah bila mana ditakdirkan aku ni nak bersama dengan dia ni tadi, ataupun dalam riwayat yang lain disebut falamma qa'atu baina rijlaiha, bila mana duduknya aku di atas celah kangkang dua itu. Fahamlah tu? Dia terjemah lebih-lebih. Qalat, kata anak buah dia ni, ittaqillah, hei takut kamu pada Allah, dia kata. Tengok, takutlah kamu kepada Allah, dia kata ke pak penakan ni tadi, anak perempuan ni tadi. Wala tafaddal khatam, jangan kamu pergi sarungkan cincin illa bihaq, melainkan dengan hak dia. Faham tu bahasa tinggi, balaghah tu dipanggil. Jangan kamu pergi sarungkan cincin itu melainkan dengan haknya, dia kata. Bila laki ni tadi dengar anak buah perempuan dia sebut nama Allah ni tadi, ittaqillah, dia kata, lalu apa yang berlaku? Fansaraftu anha, aku pun terus jadi tinggalkan dia begitu secara serta-merta. Bila dia sebut nama Allah tadi, dia tinggalkan macam tu mentah-mentah anak buah perempuan ni tadi begitu. Lalu apa yang berlaku lagi? Dia kata, wahya ahabbun nasi ilayya wa taraktu adh-dhahab. Dia kata allazi ataita, dan aku tinggalkan begitu, sedangkan dia inilah orang aku paling suka tadi. Dia tinggalkan sahaja anak buah ni tadi, dan duit emas tadi yang ditinggalkan diberikan saja kepada anak buah dia. Jadi dia menyekat diri dia daripada melakukan dosa. Pernah tak berlaku? Saya pernah cerita aku rasanya. Kalau kita tengok ayat innal hasanati yudhibnas sayyiat, pernah berlaku lebih kurang cerita yang sama. Asbab nuzul pada ayat ini apa dia? Seorang laki-laki, dia ni memiliki sebuah kedai. Perempuan ni terpaksa keluar rumah untuk beli keperluan. Suami dia pergi berperang, janji kata 3 bulan akan balik, tapi suami dia telah menyiapkan keperluan rumah tu untuk tempoh 3 bulan. Tapi selepas 3 bulan tak balik juga. Bila tak balik, keperluan dalam rumah habis dah. Bila habis, isteri ni terpaksa keluar untuk beli keperluan, untuk dibawa balik ke rumah. Lalu dia pun keluar, pergilah ke kedai, singgah kepada kedai satu laki ni. Lalu apa yang berlaku? Tengok, dia kata ni mai sini, dia kata ada kurma. Lalu dia kata dalam ni ada lagi kurma yang lebih baik, dia kata. Perempuan ni pun masuk dalam, ringkaskan cerita apa yang berlaku. Dia nak pergi cium perempuan ni, dia nak pergi cumbu perempuan ni tadi. Masuk waktu dah, tak kira. Dia nak pergi cumbu perempuan ni, tiba-tiba sama perempuan ni kata ittaqillah, takutlah kamu pada Allah, dia kata. Lalu waktu tu dia pun tersentap sekejap, lalu dia tinggal ke perempuan tu, dia terus lari. Ada riwayat sebut dia ni tadi duk bertaubat, istighfar, astaghfirullahalazim, duk bertaubat, tapi hati dia tetap gelisah. Dia pun gilah jumpa Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Dia kata, ya Umar, dia kata, aku ni pernah nak buat satu begini-begini pada fulanah bin fulanah, dia kata. Aku gelisah, padahal aku dah taubat, istighfar. Kata Umar, tak apa, teruskan bertaubat, insya-Allah Allah akan terima taubat. Gitu je Umar kata. Dia pun balik, tapi tetap gelisah. Kemudian apa berlaku? Dia pun pergi jumpa Abu Bakar pula. Dia kata ke Abu Bakar, ya Abu Bakar, dia kata, tolonglah, dia kata, aku ni pernah nak buat suatu benda yang tak baik pada seorang perempuan ni, dia kata. Kata Abu Bakar sama macam kata Umar, tak apalah, awak teruslah bertaubat, teruslah beristighfar pada Allah Taala. Balik rumah tetap gelisah hati dia. Lah kali tak boleh jadi, dia kata.
Pergi jumpa Nabi. Pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi pun bila dengar kisah dia ni tadi, Nabi pun senyap. Tu yang turunlah ayat ini. Turunlah ayat tadi apa? Innal hasanati yudhibnas sayiat. Sesungguhnya kebaikan itu boleh apa dia? Menghapuskan kejahatan. Apa dia tadi? Dia itu belum buat dosa besar lagi, baru nak buat. Mana tak buat lagi ya? Baru nak buat, tak cium lagi, baru nak cium. Tapi dengan sebab dia telah mampu untuk menyekat dirinya daripada melakukan dosa tadi, itu juga dikategorikan sebagai perbuatan baik. Perbuatan baik dia itu pun sudah menghapuskan dosanya tadi. Tu yang bila Nabi sebut begitu pada, baru dia selega. Samalah kisah ni tadi, yang lelaki ni tadi dia mampu nak menyekat. Sebab tu tuan-tuan, kita ni bila nak buat dosa ni, kita ada satu orang panggil dhamir, hati kecil. Hati kecil ni dia akan selalu dengar. Kalau kita sentiasa belai hati itu bagi iman. Kita selalu belai iman kita ni, hati kecil ni dia begitu aktif. Contoh tuan-tuan nak. Tuan-tuan biasa semayang kan, solat tak pernah tinggal kan? Solat fardu ni tak pernah tinggal kita kata. Solat memang kata, tapi tiba-tiba hari tu kita terlambat. Mari gelisah. Biasa kan? Mari gelisah. Tak sedap duduk, tak semayang lagi ni, tak solat lagi ni. Hati dia kata, bobo padai lah, dia buat kerja tu, pergi semaya dulu. Dia duduk godek hati kita tak? Maknanya itu dhamir hati kecil. Iman ada lah tu. Tapi kalau kita dah selalu buat dosa, signal dhamir hati kecil ni dia ada tapi tak kuat. Nampak tu Allah Ta'ala sebut fi qulubihim marad, dalam hati mereka ada penyakit. Bila penyakit dia tak pernah nak disembuhkan, makin lama makin kronik, sampai tahap sensor tu dah tak rasa dah. Macam kereta kenderaan lah, kalau kita biar dah bagi signal dah, nampak rupanya sensor orang kereta ni dah rosak dah ni. Kita pun malah cara asal boleh kereta bergerak, ya jalan. Makin lama makin melarat, akhirnya dah tak berfungsi. Begitu maknanya. Kita pun sama. Bila kita tak pernah nak menginsafi diri kita, kita nak sentiasa muhasabah hati kita ni, apalah kita tinggi dosa pernah buat. Tu yang jadi kita lali. Bagi lali ni, mangli orang Kedah kata tak. Mangli tu sampai dah tak ada rasa apa. Dia mabuk tak ada rasa apa. Dia tu tak contoh minta maaf sebutlah. Kalau kita tengok orang perempuan, kalau dia memang tak pernah tutup aurat tuan-tuan, ada dia rasa macam malu dosa? Tak ada, selama bewak dia jalan. Tak? Tapi cuba kita lah tuan-tuan, saya kata tuan-tuan lah, kita hak dia pakai jubah macam ni, tak pernah pakai seluar pendek kan, pergi jalan pakai seluar pendek luar tu, gila mu kata, hari orang kata ustaz ni gila, ustaz ni. Ya tak? Maknanya iman tu ada tak? Ya. Tu yang kita buat, itulah tanda iman sebenarnya. Maknanya bila hati tergerak tahu yang kita buat tu salah tadi, itulah iman, dipanggil dhamir juga ulama sebut. Hati kecil tu akan usik kita, kata jangan buat benda tu. Jadi kalaulah kita sentiasa jaga hati macam dia ni jaga tadi, walaupun marilah ujian hak besar tadi, insya-Allah kita akan mampu untuk orang kata cuba menyekatnya. Tapi kalau terbuat juga, ada tak jalan dalam agama ni tadi? Allah kata orang beriman ni, alladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Orang beriman tak akan menyekutukan Allah sama sekali. Orang beriman takkan membunuh orang lain. Orang beriman takkan berzina, kata Allah. Siapa yang buat itu, humban masuk neraka. Dan wa yakhlu fihi muhana, dan dia kekal pula dalam neraka, kata Allah. Lalu apa disebut, kata Allah, illa, tengok, bagi jalan keluar, walaupun dah buat dosa pun bagi jalan keluar, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Tengok, Allah kata melainkan mereka bertaubat walaupun dulu dia syirik aku. Walaupun dia dulu pernah menyekutukan aku, tapi sebab dia dah bertaubat, dia balik, dia mengakui bahawa aku hanya Tuhan yang esa. Ya. Apa kata Allah? Kecuali mereka yang nak bertaubat. Sebab tu kita pernah buat dosa tadi, bertaubat. Lebih baik lagi kalau kita nak buat dosa tadi, kita sekat tadi, alhamdulillah. Itu tanda baiknya pada kita ada iman yang begitu kuat dalam diri. Lalu laki ni kata apa? Dia kata, dia pun berdoa, Allahumma in kuntu fa'altu dhalika bitigha'a wajhik fafruj 'anna ma nahnu fihi. Dia kata, ya Allah, sungguh aku buat ni, dia kata, ibtigha'a wajhik. Dia kata,
hanya semata-mata nak mencari redamu saja, tak ada benda lain. Ikhlas, maknanya ikhlaslah di situ. Lalu bila mana dia berdoa begitu dah, dia minta lagi fafruj anna ma nahnu fihi, ya Allah, tolong selamatkan kami daripada sekarang keadaan ni yang mana kami terperangkap dalam gua ni tadi. Lalu terbuka lagi lah gua tu sikit, fam farajat as-sakhra ghaira annahum la yastati'una al-khuruj minha. Buka sikit tapi masih tak boleh keluar. Adzan dulu Lepas tu tersambung sikit lagi cerita tak akhir. Baik, sikit ya cerita tak akhir. Jadi bukalah sikit pintu gua tadi. Maka tapi la yastati'una al-khuruj minha, tetap tak boleh keluar juga apa nama tiga orang daripada gua tersebut. Lalu berkatalah lelaki terakhir yang ketiga pula, wa qala thalith, dia kata, Allahumma inni stajartu ujara. Ni cerita ni panah ni, cerita ni di masyarakat kita ni banyak sangat berlaku benda ni. Tengok dia kata, ya Allah, dia kata, aku ni pernah, dia kata, panggil orang buat kerja yang mana untuk diupah. Itu maknanya aku mengupah orang yang boleh diupah untuk buat kerja. Dia kata, lalu disebut, dia kata,
wa a'taituhum ajrahum, habis mereka apa nama selesai kerja, aku bayarlah upah. Ada ghaira rajulin wahid, kecuali ada seorang tadi pekerja dia tak patut ambil upah, layak terima upah tapi tak ambil upah, dia tinggal mentah-mentah macam tu upah dia. Okey, sebab tu ada riwayat pula sebut, hadis kita kena ingat, Nabi kata berilah upah pada mereka sebelum kering peluh mereka itu. Kita kena beringat tuan-tuan bila kita ada pekerja, okay, contoh ataupun kita diamanahkan untuk membayar gaji orang walaupun itu bukan duit kita, padahal tidak ada masyarakat lain. Kalau ada masyarakat, macam contoh saya kata siap masjid kita kata, atau siap surau lah kita kata, elong kita beri 600 sebulan. Ada masjid, bukan masjid kan sajalah, surau lah apa, siap ni tadi mengadu, Ustaz, mana Ustaz dia kata, saya ni jadi siap bukanlah kata saya nak duit tu sangat, tapi kadang saya perlu juga sebab ni lah, saya pun tak ada, bukannya orang pinjam, kan ada kerja macam orang dulu apa nama government, dia kata. Jadi saya ni memang dulu kerja seni ni saya ambil juga manfaat, boleh lah, dia kata tampus sikit 600, dia kata. Surau tu bayar ke dia sepatutnya setiap 30 hari bulan paling lewat, tapi bayar ke dia 30 bulan berikutnya. Patut hak elang kata sagu hati bulan Oktober, dapat ujung bulan Oktober lah kan, tapi dapat ujung November untuk Oktober. Gimana tu Ustaz? Lepas tu kita kena prihatin. Saya kata mungkin boleh jadi pertama surau itu ada masyarakat kot. Kita sangka baik dulu. Lepas tu kena ditanya sendiri ke pihak JK surau, ataupun sekiranya memang sengaja pergi pelambat, dosa. Walaupun kita kata ikhlas buat kerja, hak tetap hak. Faham tak? Jangan gibah benda lain. Hak orang tetap hak. Kita ada orang tu habis buat kerja 3 hari, pada duit ada dah, sengaja. Kalau terlupa sangat itu masyarakat lah, terlupa, bukan sengaja. Ini dia tahu teringat. Bila teringat tu pergi bayar cepatlah ke orang tu. Kita panggil upah orang pergi bersih rumah contoh. Seminggu kemudian baru pergi bayar orang tu bersih rumah kita tadi. Orang tu dah kering beluh dah. Orang duk tunggu, dia nak tanya apa, segan. Cik bila nak bayar, tapi ada orang tanya segan, cik habis dah kerja ni, bayar cepat deh. Tak apalah kalau berani, tapi banyak kita tu kata Melayu ni hati baik mulia ni. Segan nak pergi tanya tak apalah, ada dia. Duduk tunggu. Kokotlah dia ada keperluan nak guna duit. Kita pergi sekat upah dia ni tadi. Lepas tu Nabi kata jangan pergi tahan. Berilah upah sebelum kering peluh mereka itu. Buat cepat. Jangan kita tahan gaji orang, upah orang yang kita pergi buat. Selalu orang Melayu kita pun banyak masalah ini juga. Ada patut pergi bayar boleh, tak ada. Kalau lainlah ada orang kata masalah tertentu sebagainya, tak apalah, kata minta maaf cik, duit saya ni seolah nak keluar ni hujung minggu, nak online, sistem online pun down sekarang ni. Tak apalah, tu masyarakat, tak boleh nak elak. Ini tak ada apa-apa masalah pada dia, sengaja dia pergi pelambat bayar upah orang ni, sendiri kena beringat. Lepas tu saya ingatkan surau masjid ni, kita AJK ni kena ambil prihatin benda ni. Walaupun kita tengok dia tak ada perlu nampak duit sangat, jangan kita bersangka-sangka begitu. Pergi bayar cepat pada dia. Okey, cukup bulan ni kerja benda hari, cepat ni uruskan. Okey, ni upah awak sagu hati pada siap ni tadi, ni ambil. Imam kata ni imam ambil. Tak ada masalah. Tu kena ingat. Baik, dia kata kecuali seorang ni tak ambil upah, dia tak ambil upah ni. Lalu apa yang berlaku? Tarakal ladzi lahu wa dhahaba, dia tinggal ke upah dia pergi begitu je. Tengok baiknya laki ni kata, fatamartu ajrahu hatta kathrat minhul amwal. Allahu akbar. Upah hak ditinggalkan ni tadi, dia diamanahkan untuk jaga. Tak. Kita lah, kalau kita lah masa tu dia tak mau ambil upah tu, kita macam kata dah dia tak nak, dia hak aku dah ni. Kita hak kita lalu. Tak. Sepatutnya ni dia kata aku buat upah dia ni tadi untuk dilabur, maknanya dia negakan duit dia ni tadi, lalu menjadi apa? Kathrat minhul amwal, bertambah harta tu lagi banyak. Kalau kata banyak amwal ni bukan setahun dua ni, boleh jadi 10 tahun, berbelah tahun. Sebab dia tengok, dia kata apa? Dia kata
Faja'ani ba'da hin, tiba-tiba mari dia balik hak pernah ya apa tuan punya upah ni tadi, mari balik. Lalu ya Abdullah, dia kata wahai hamba Allah, dia kata addi ilayya ajri, boleh tak beri aku upah aku hak dulu. Dia pergi tutup balik 15 tahun yang dulu punya. Jangan main kita, kena peringat semua benda ni lah. Orang tu main nutup, kita kena bagi hak, tetap hak. Jangan pergi kita kata siapa suruh awak tinggal dulu, saya dah letih jaga duit awak lama macam ni. Kita ada banyak benda nak kona baring ada, semua ada. Faqultu lahu, aku pun kata pada lelaki tadi yang sepatut dapat terima upah, dia tak ambil upah tadi. Dia kata kullu ma tara min ajrika min ibil. Allahu akbar. Tengok, cuba hang tengok, dia kata cuba kamu tengok sekarang ni, apa yang ada depan mata sekarang ni minal ibil, unta tu. Asal sikit harta dah ada unta. Minal baqar, dah ada lembu. Wal ghanam, dan dah ada kambing. Maknanya dah membiak-biak dah ibil, unta tu, lembu, kambing semua ni tadi. Kita rasa-rasa bukannya setahun dua punya cerita ni. Apa yang berlaku? Tengok, kata laki ni, dia kata faqala ya Abdullah, laki hak patut yang punya upah tadi, dia kata wahai hamba Allah, la tastahzi'u, jangan bergurau, jangan cuba nak memperolok-olokkan aku, boleh tak? Dia kata faqultu, aku kata pada laki ni, kata tak, hamba tak bergurau, memang awak punya ni semua ni. Tuan-tuan, masalah yang berlaku, saya nak relate dengan cerita ni. Orang kita tak gini. Allah, hak pergi masjid macam kita serban cakup besar ni, lucut bila main harta ni. Jangan main-main tuan-tuan. Pernah berlaku, saya buat 2 cerita cukuplah malam ni. Ni cerita pertama dalam keluarga saya sendiri. Tak sebut nama lah, keluarga besar kan. Tuan-tuan nak pergi korek rahsia dalam Facebook, aku tak jumpa benda ni. Cuma nak ambil iktibar dalam keluarga sendiri. Dia ada 5 beradik. Ada 5 beradik lagi. Yang duduk di kampung, abang sulung dengan abang ngah. Hak bongsu ni kerja overseas. Jarang balik. Jarang kerja overseas. Jarang balik. Tiba-tiba mati. Adik bongsu mati dulu, abang long tak mati. Mati dulu hak bongsu ni. Dia ada anak. Jadi anak dia tahu, sebab ayah dia pernah sebut. Ayah dia kata tok dulu pernah bagi siap dah tanah ni. Bagi secara hibah, bukan bagi secara farid. Mana hibah dah sama rata. Anak beranak dia tadi, 5 beradik tadi, semua dapat tanah dah. Jadi ayah dia ni, hak bongsu je lah, adik-beradik hak bongsu, ayah dia lah. Ayah dia tak pernah balik, jarang balik. Ada balik, jarang balik. Jadi tak dan nak cara ke tanah tu. Jadi meninggal, anak ni ingat. Dia ingat ayah dia pesan dah, kata ada tanah. Dia kata ada tanah di kampung tu yang mana tok dah bagi pada saya, dia kata, pada ayah dia kata. Tak apa. Jadi anak ni pun balik, pergi jumpa pak long dia, yang duduk kampung, pak long dengan pak ngah dia. Dia pun tanya pak long, dia kata ayah pada sebut pasal tanah. Dia kata ayah ada bahagian yang mana dulu penyanyi adik-beradik sama, masa tu tok ada lagi. Dia kata memang tok dah bagi siap-siap sama banyak, sama besar tanah. Betul, ya ada, dia kata ada, memang tok dulu dah bagi siap. Tanah ayah awak tu, dia tunjuk mula-mula kalam tu elok. Ada. Lepas tu, tapi ayah awak dulu tak pernah cara ke tanah tu. Pak long pergi tanam pokok durian. Ya, pokok durian besar dah. Bayang, pokok durian paling lama berapa tahun boleh buah? 7 tahun. Banyak pokok tu. Ayah awak tak cara ke tanah ni. Tengok Pak Long siap pagar dah. Patutnya ayah awak tak boleh dah nak ambil tanah ni. Tengok mula. Sama tak cerita ni tadi? Sama tak cerita ni? Hak tetap hak. Dia ada bahas fiqh dia sendiri bagaimana usul upah untuk dibayar jaga harta tanah tadi sebab dia tanah itu ada. Tapi dia nak ambil tak boleh. Itu hak tu. Tapi masyarakat kita kata tak boleh. Saya susah payah. Kita pakai logik akal dah. Kita pakai logik akal. Saya tanam, saya susah payah, keringat saya apa semua. Patut pergi jajah satu kampung pula. Patut ke dia nak ambil saya pergi jaga tanah ni dulu siap. Orang kampung pun tak ada ilmu juga. Ya, habis satu kampung. Habis sesak belaka. Kan?
Hang banyak tak masalah ni berlaku di Kedah, sahabat saya cerita benda sama juga. Oh, jadi bila kata hak itu kena, bila dalam bahas hak ni tuan-tuan kena mengaji. Tuan-tuan, saya tanya tuan-tuan. Tuan-tuan duduk taman ni kan. Lagi tuan-tuan ada kenuri. Jiran sebelah buat kenuri. Ya? Kenuri kahwin anak dia. Tiba-tiba perang, adik kita pun buat kenuri juga. Nikahkan anak dia. Tarikh yang sama, hari yang sama. Macam mana kita nak pelepah diri? Hak siapa yang lebih diutama? Hak jiran di sebelah ke hak adik duduk di Johor dulu? Cuba jawab. Kita jawab kau akak, adik saudara bah. Jangan main, boleh putus adik beradik. Siapa yang lebih berhak? Hakul jar. Jiran tu lebih berhak. Esok susah adik sempat mari ke kita pengsan sakit, siapa mari dulu? Siapa mari dulu? Jiran sebelah lah. Ini jiran kita tak tahu. Ada berlaku orang tanya, ni cerita benar ni. Jiran ni dia kata, saya kecil hati ke dia ustaz? Saya punya baik dengan dia. Dia nak jual rumah dia tu, dia tak tanya saya. Tengok. Kita nak jual rumah pun kena sebut pada jiran kita yang dulu pernah jaga kita, tak ada dia tolong jaga rumah kita, tengok rumah kita. Tak boleh sepatah dua kalau kita cakap saya nak pergi jual tanah rumah ni. Kokok dia ada hati nak beli rumah tu, mana tahu. Dia lebih berhak tahu. Tengok kita bahas aku akal kata, harta aku, mu nak saya buat apa harta aku? Kita tu lalu. Banyak tak akal kita. Dah mengikut akal tak ikut bahas ikut fiqh. Habis rosak habis. Ini antara contoh. Tapi tengok lelaki ni apa dia buat. Dia kata, kamu tak bergurau, saya tak bergurau. La astahzi'u, dia kata, bik aku tak main-main dengan kamu. Dia fa akhadahu kullu dia kata fastaqahu falam yatruk minhu syai'an. Dia ambil semua, tak ada satu sikit pun dia tinggal. Nampak? Jadi bila main hak ini, segahlah hak tu pada orangnya. Jangan duk main ni. Kita bila bab harta ni tuan-tuan, ni banyaklah. Ni dalam bab harta ni banyak yang terjerumus ke lembah yang tak baik ni. Kita hak pakai piah ni tuan-tuan, duk dalam masjid walaupun pergi mari, pergi balik masjid ni berjemaah tak tinggal. Harta boleh ruyuk habis amal lain. Jangan main. Jadi macam kita selalu istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah peliharalah aku. Bila ada kematian bapak kita mati kan, doa solat hajat, ya Allah hindari kami daripada bergaduh adik-beradik, duk berubah harta sebagainya. Kita buat niat doa yang baik, solat hajat, minta hindar benda semua. Ni dak. Cerita kedua saya tak ceritalah, tu cerita di Kuang. Ni cerita pasal benda yang sama juga. Baik. Lalu dia kata, dia pun berdoa, Allahumma in kuntu fa'altu zalika ibtigha'a wajhik. Aku buat ni ya Allah, tak ada lain dah, semata-mata kerana engkau ya Allah. Dia kata, fafruj anna ma nahnu fih. Maka engkau ya Allah bebaskanlah kami dari masalah musibah ni tadi, yang terperangkap dalam gua ni tadi. Lalu apa yang berlaku? Maka disebut oleh Nabi, famfarajatis sakhra, maka terbukalah pintu ni tadi, fa kharaju yamshun, mereka pun keluarlah pergi. Dan berselamatlah mereka daripada ni tadi. Jadi kita ambil iktibar 3 benda besar disebut tadi. Pertama, mak ayah. Mak ayah jadi keutamaan tuan-tuan. Start umur berapa? 40 ni fokus mak ayah dah. Mak ayah sakit standby. Mak ayah apa segala semua standby. Dia nak dia usia meningkat, tua dah, dia boleh jadi dia nyanyuk, dia terlupa sebagainya, semua kena standby. Tu disebut. Jadi nak ambil iktibar pada cerita tadi. Yang kedua, kita belajar untuk menyekat diri daripada melakukan dosa. Sekat diri dengan benda hak kecil-kecil mudah. TV ni iklan menunjuk aurat tak baik, dia alih. Tu walaupun benda tu simple kecil tak, dia alih tekan pergi channel lain. Kadang-kadang kita tengok pergi tengah iklan ketiak. Tak. Benda sikit, benda besar jangan mimpi kalau benda kecil kita tak boleh nak buat. Hindari diri daripada, ajar diri untuk tinggal dosa daripada benda kecil-kecil itu. Kita bila dapat dosa besar, kita mampu untuk tinggalkan dosa besar, insya-Allah. Dan yang ketiga, iaitu dalam bab amanah hak itu kena faham. Bila hak orang tu kena serahkan. Bukan cerita piramid dalam gua duk bagi harta, satu aku punya, satu engkau punya, bukan cerita hak tu. Tu banyak jadi begitu juga. Betul cerita piramid, betul. Ada orang duk main ikut bagi harta, ikut dan dia, macam harta dia punya hak.
Jadi cukuplah sekadar itu. Nanti kita sambung babut taubah. Masuk bab yang baru insya-Allah. Saya mohon maaf banyak-banyak tuan-tuan, 2 kali saya tak mari. Siang kau pengungsi. Sebab ada masyarakat tuan. Anak saya bila batang kena balik pula, lepas tu lewat macam-macam lah masyarakat. Jadi hari ni saya dah buat, orang kata susun tu biar betul sikit timing tu. Alhamdulillah hari ni saya dapat sampai sini insya-Allah. Cukup sekadar itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita manfaat daripada apa yang kita bahas hari ini. Aku liqauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an, rizqan thayyiban wa 'amalan salihan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ihdina siratal mustaqim. Allahumma aftah 'alaina futul 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa dhakkirna mimma nusina wa 'allimna mimma jahilna. Allahumma ij'al mana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahum fina wa la ma'na wa la man yatba'una syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu was salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam.